Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua ya. Terima kasih kepada sudi yang meluangkan masa untuk mendengar topik webinar pada hari ini. Jadi webinar ini dijalankan setiap bulan dan ini merupakan sesi ke-10 ya pada tahun ini. Dan topik pada hari ini adalah topik yang menarik iaitu mengenai nutrisi dalam kanak-kanak Spina Bifida. Ya, sebelum kita mula, ya sedikit pesanan. Jadi ketika ceramah sedang dijalankan, bagi penonton di Zoom, tolong mutekan mikrofon dan off video anda. Dan sesi soal jawab akan diadakan pada hujung ceramah dan sekiranya ada soalan, sila typekan dalam chat box terlebih dahulu dan speaker akan menjawab pada hujung ceramah. Ya. Dan speaker pada hari ini ialah Puan Charmaine Lavinia. Ya, beliau merupakan pengajar klinikal di International Medical University di mana beliau melatih pelajar dietetik tahun akhir. Beliau telah bekerja di Hospital Tunku Jaafar Seremban dan ada banyak pengalaman dalam mengendalikan kes-kes kritikal di ICU, juga kanak-kanak yang menghidap penyakit saraf, pengurusan berat badan untuk orang dewasa dan juga kanak-kanak. Jadi beliau banyak pengalaman dalam pengurusan pemakanan dan nutrisi kanak-kanak istimewa seperti dalam golongan Spina Bifida, ya, dalam pengalaman luas beliau. Jadi Puan Charmaine, silakan, you can start anytime. Okay, thank you, Doctor. Hi, everyone. My name is Charmaine. Saya akan share screen ya before I start. Okay, salam sejahtera dan selamat petang kepada semua penonton kita pada hari ini and all the participants. Please allow me to mix English and Malay for this talk ya. Okay, so tajuk ceramah kita pada petang ini adalah nutrisi untuk kanak-kanak Spina Bifida. But at the same time, I will also give some tips untuk kalangan remaja dan juga dewasa yang mengalami Spina Bifida jugalah. So kalau ada apa-apa soalan, sila hantar dalam chat box and saya akan jawab semua soalan selepas sesi ceramah saya. Okay, terima kasih. Okay, so sebelum saya bermula berbincang atau bercakap tentang diet atau lifestyle ya pasal Spina Bifida, just nak bagi tahu atau nak berbincang sedikit pasal body weight changes in Spina Bifida. So pesakit yang mengalami Spina Bifida ini dia kadar kenaikan atau pertukaran berat badan memang agak drastik. So kat hospital macam saya yang bekerja dalam kat hospital, selalunya akan jumpa pesakit baby. So baby ni memang kebanyakannya underweight, susah nak makan atau minum, ya, so saya akan jumpa pesakit macam ni. Tetapi dalam masa pembesaran memang berat badan akan naiklah, ya. And kadang-kadang berat badan akan naik dengan cepat dan drastik juga. So after a while memang akan nampak kanak-kanak ini tergolong dalam kalangan obesity atau overweight, memang penambahan berat badan yang agak banyak jugalah ya. So it's a good thing, tapi kadang-kadang kadar kenaikan tu agak cepat atau terlalu cepat. And kalau ada apa-apa masalah kesihatan yang lain, memang kita akan jumpa kat klinik juga untuk berbincang dengan ibu bapa atau remaja atau kanak-kanak tersebut untuk cuba kawal kenaikan berat badan itulah. And sama juga untuk orang dewasa ya. So orang dewasa yang ada Spina Bifida juga memang ada beberapa cabaran ya untuk cuba kawal berat badan. Ya, so saya akan terangkan lagi dalam slide akan datang. Ya, another point to take note juga adalah pasal micronutrient intake. Micronutrient tu maksudnya intake vitamin dan mineral lah. Ya, so intake protein, karbohidrat, lemak semua selalunya tak ada masalah sangat. Tetapi ada beberapa nutrient, micronutrient yang memang pesakit Spina Bifida atau kanak-kanak Spina Bifida ni memang kena take note lah ya, and jaga jumlah yang dimakan tu. Right? And then lastly juga pasal physical activity, ada memang physical activity atau variety of activity memang perlu dilakukan
oleh kanak-kanak, oleh kalangan remaja dan dewasa juga, walaupun ada cabaran tersendirilah. Ya. So with all of this, then kita akan cuba cover semua topik ni dalam ceramah saya pada hari ini, and harap para penonton and ibu bapa semua kat sini akan ambil beberapa tip lah ya untuk anak atau untuk anda juga ya. Okay, so sebelum saya bermula pasal diet, saya nak just berbincang sedikit pasal komposisi badan. Alright, so, macam saya bagi tahu tadi, baby yang ada spina bifida selalunya ada masalah berat badan yang berkurangan. Okay, dia mungkin baby pramatang atau baby yang lahir cukup bulan, tapi yang memang kita jumpa kat klinik atau kat ward ada masalah kenaikan berat badan. Mungkin disebabkan masalah pemakanan atau masalah susah nak minum susu jugalah. So kita akan bincang dengan parents and then tengok macam mana nak naikkan berat badan baby tersebut. Tetapi lama kelamaan bila dah masuk jadi infant atau toddler, that means lebih daripada 1 tahun, baby dah start makan dengan bagus, memang banyak cabaran tapi boleh start makan, dah start naik berat badan sikit, tiba-tiba berat badan tu naik terlalu banyak. Akan jadi jugalah ya. So bila dah sampai 3 tahun, 4 tahun, memang kita akan nampak kanak-kanak ni memang cute tapi berat badan tu dah berlebihan atau mungkin sudah capai tahap obesity. So dengan tu kita akan start bincang pula dengan parents atau remaja semua macam mana nak cuba kontrol berat badan tu lah ya. And then the same problem juga untuk dewasa. So dia memang normal nak naik berat badan tu normal untuk sampai dewasa pun normal nak naik berat badan, tapi just the issue sekarang adalah kenaikan berat badan yang berlebihan. Alright? So ini saya just nak share sedikit saja pasal komposisi badan yang sihat atau kita kata yang agak normal lah. Tapi saya faham juga dalam kalangan pesakit spina bifida komposisi ini memang tak selalu tepat lah ya, tapi kita boleh fokus pada upper body part. Kebanyakan pesakit spina bifida ni memang ada masalah nak naikkan berat badan pada anggota badan macam kaki atau tangan. So most of the time kita memang tak akan ukur berat dalam atas penimbang atau apa, kita akan guna ukur lilit yang lain lah, which saya akan bincangkan nanti juga. Yeah, so just nak take note kat sini, komposisi badan, apa yang kita ukur atau yang boleh berdiri atas penimbang, kita akan ukur muscle, otot, kita juga akan ukur fat dalam badan, maksudnya lemak dalam badan, dan masa pengukuran tu juga kita akan ukur timbang the bone semua tu. So dia bukan sahaja nak timbang lemak atau otot, ya, kita akan timbang semua juga. And kalau kita buat ukuran tu memang kita akan ukur jumlah lemak atau jumlah otot dalam badan. So memang kita ada beberapa tools dan ada carta and ada beberapa method lah ya untuk ukur komposisi badan pesakit yang ada spina bifida. Dia lain sikit daripada pesakit yang biasa yang boleh berjalan, tak payah guna wheelchair semua. Ya, okay. So saya nak bincang sedikit pasal kalori. So tadi pasal berat badan, sekarang pula pasal kalori. Okay, so jika tuan dan puan boleh nampak carta ni, kita start dari bawah dulu ya. Okay, so memang yang ni tak kira babies atau kanak-kanak yang ada spina bifida, kita masih nak maintain kalori yang cukup. Okay, kalori yang kita bagi pada baby atau kanak-kanak mesti cukup untuk tumbesaran dan development juga. So kita selalunya kata macam kalori surplus. Sebab kita nak baby dan kanak-kanak tu membesar dengan cukup membesar atau membesar dalam kadar yang betul lah. Right? So macam saya kata tadi, ada baby yang kurang makan, susah nak makan, memang berat susah nak naik. Tapi bila kita dah ajar parent, dah bincang dengan parents, dengan staff nurse, dengan doktor, dengan penjaga semua, kita dah bincang cara pemakanan yang betul, diet plan yang betul, kita boleh nampak
baby punya kalori pun dah naik, dan lama-kelamaan berat pun akan naik. So kita kata sebagai weight gain lah. Memang yang tu memang goal untuk baby dan kanak-kanak. Tapi bila kita dah sampai tahap remaja atau dewasa, kita nak tukar kalori yang kita ambil itu kepada dia jadi lagi balance lah. So kalori yang kita ambil, means makan dan minum, kena sama dengan kalori yang kita buat kerja. So kalori yang keluar, yang bakar dalam badan juga. So kita kena fokus lebih kepada jenis aktiviti yang kita lakukan. Memang kena kawal jenis makanan juga, saiz hidangan dan ada tip lain lah. So apa yang saya nak sampaikan kat sini adalah bila baby dan kanak-kanak, kita memang nak bagi kalori. Tumpuan kita adalah kalori dan jenis makanan. Memang perlu mencukupi. Tapi bila dah sampai dewasa, 18 ke atas, or 17 years old ke atas, memang jumlah kalori dan jenis aktiviti semua kita dah kena tukar cara kita tengok pandang diet dan physical activity. Lebih kepada nak maintain berat badan. Kita tak perlu lagi berat badan tu naik terlalu banyak juga lah. Ya. Okay. Yang tengah-tengah ini adalah bila kita nak pesakit atau orang yang memang nak kurangkan berat. So kalau kita jumpa pesakit yang berat badan yang berlebihan, atau memang pesakit spina bifida memang berat badan yang berlebihan juga, kemungkinan kita akan bincang dengan ibu bapa atau dengan pesakit sendiri untuk weight loss. Maksudnya calorie deficit lah. So konsep dia adalah calorie deficit. So here kita nak kalori yang dimakan atau yang diambil memang kurang daripada kalori yang dibakar. So kita fokus more kepada jenis aktiviti, cukup tidur atau tidak, stress management, semua itulah supaya kalori yang dibakar tu lebih daripada kalori yang diambil. Okay. Alright. So just nak take note dia kat sini ya. So jika dalam kalangan pesakit kanak-kanak kanak-kanak spina bifida atau remaja yang ada spina bifida dan berat badan yang berlebihan, kira central obesity, maksudnya obesity kat bahagian perut memang lebih daripada 90, 80 atau 90 cm. Ibu bapa juga ada beberapa penyakit macam kencing manis atau sakit jantung atau memang kolesterol yang tinggi dalam darah. So dia ada memang strong family history lah kira ya. So dengan ni memang kanak-kanak dan remaja tu memang ada high risk untuk mendapatkan penyakit yang sama jugalah ya. So baru-baru ni memang trend kita nampak kanak-kanak pun dah start ada kencing manis type 2. Ya, so seawal 9 tahun, 10 tahun disebabkan mainly because of berat badan lah ya. So kalau boleh kita nak cuba kawal kenaikan berat badan tu. Tetapi bila kita jumpa pesakit spina bifida atau pesakit yang ada movement disability lah, kira memang on wheelchair atau memang pergerakan dia agak limited, kita akan tukar cara kita buat assessment kita. Kita akan ukur lilit pinggang, kita akan ukur lilit pinggung juga, atau ukur lilit tangan. Kita tak akan minta patient tu berdiri atas penimbang atau ambil BMI, indeks jisim tubuh. Sebab dia memang tak berapa sesuai lah ya untuk pesakit yang on wheelchair atau yang ada spina bifida atau yang mengalami kesukaran gerakan. So that's one of the difference lah ya. So bila kita jumpa balik pesakit di klinik, memang kita akan buat pengukuran semula. Ya. So harap kalau pesakit tu boleh kurangkan ukuran tu, that means kita anggap berat badan tu pun berkurangan juga. Kalau ukuran tu tak berkurang atau naik, kita akan anggap berat badan pesakit tu pun naik jugalah. Ya, and then kemungkinan risiko mendapatkan penyakit tu akan naik juga, akan tinggi juga. Yang kanak-kanak perlu mungkin start makan ubat pada usia yang memang early on lah ya. Okay,
So bagaimana berat badan boleh naik, ya. So saya akan fokus more towards berat badan berlebihan dalam ceramah saya selepas ni. Tapi kalau tuan dan puan ada soalan pasal berat badan yang berkurangan, please tanya ya selepas ceramah ini. Okey. So macam mana berat badan kita boleh naik, ya? Yang ni sama untuk kanak-kanak, remaja dan untuk adult juga, ya. So kalau kita mengambil kalori yang banyak, right? So calorie dense food maksudnya makanan yang memang tinggi kalori dari segi gula, minyak atau karbohidrat, memang yang tu akan menaikkan berat badan kita lah, ya, dari segi lemak dalam badan. Untuk kanak-kanak pula, dia punya style ambil snack. So kalau kanak-kanak ni memang kerap ambil apa-apa jenis snack juga, ya. Snack ni memang kira sebagai snack yang tinggi karbo, tinggi gula atau tinggi lemak, and dia memang kerap ambil makanan macam ni dan kurang makan makanan breakfast, lunch dan dinner dengan betul. Walaupun dia tak makan tapi ambil banyak snack, risiko naik berat badan tu memang ada. Kenaikan tu sampai overweight atau obesity tu memang ada. Okay? And then dalam kalangan kanak-kanak dan remaja, low physical activity. Maksudnya memang kebanyakan aktiviti ni agak sedentary. Memang sekarang dengan MCO and then homeschooling juga memang semua pakai online saja. Memang physical activity agak terganggu lah, ya. Dan kira memang agak rendah. So kita nampak kenaikan berat badan tu pun cepat juga, ya. And then yang last tu reduce BMR. So BMR ini kita akan kira selepas dari tahap 18 tahun ke atas selalunya. So kalau kanak-kanak tu dah start naik berat badan dari umur 5 tahun, 4 tahun, sampai dia umur 18 tahun berat tu akan naik juga, ya. Tapi bila dah sampai tahap dewasa, BMR tu maksudnya jumlah tenaga yang dibakar dalam badan untuk aktiviti badan sendiri, masa nak tidur, untuk proses penghadaman, proses badan semua, yang tu bila BMR tu dah jatuh, kemungkinan lemak dalam badan akan naik. Right? Yang ni akan terjadi bila kanak-kanak dah capai umur 18 tahun sampai dewasa. So if BMR tu dah start jatuh, lemak dalam badan akan naik. So macam mana nak kurangkan lemak dalam badan adalah untuk meningkatkan BMR dalam badan. So tip-tip selepas ni adalah fokus kepada meningkatkan BMR dalam badan. Okey, harap ya tip ni boleh diguna pakailah oleh ibu bapa atau tuan-tuan dan puan-puan kat sini lah, ya. Okey, so dari mana datangnya kalori dalam makanan? Saya bincang banyak pasal kalori sebab bila kita nak bincang pasal nutrisi untuk kanak-kanak dan remaja, the most important thing adalah kalori. Kita kena pastikan kanak-kanak dan remaja ni memang cukup makan, ya. And cukup makan tu maksudnya dia kena capai at least 1,000 hingga 1,500 kalori untuk dari 3 tahun sampai 10 tahun. Dari 12 tahun. Dari 12 tahun sampai 18 tahun, kalorinya agak-agak 1,600 hingga 1,900. Ya, tapi saya nak bincang lebih kepada 1,000 dan 1,500, ya. Memang ada cabaran. Kalau kanak-kanak tu dah jadi agak picky eater sejak baby, dan susah nak makan dan minum sejak baby, memang susah untuk ibu bapa dan penjaga nak capai 1,000 dan 1,500 pun. Ya, so ada banyak perbincangan, banyak menu plan and banyak cara nak ubah suai resepi dan cara nak makan untuk kanak-kanak tu. Ya, so that's the focus sekarang. Guna beberapa different cara, pelbagai cara supaya kanak-kanak dan remaja ni cukup makan at least sampai 1,500 kalori. Ya, and then kalau nampak remaja and the kanak-kanak dan remaja tu dah cukup makan, then lepas umur 12 tahun memang kalori tu kena naik sedikit, tak perlu banyak, ya, sedikit sampai 1,600 untuk wanita and 1,900 untuk lelaki. Ya, okay. Just nak take note kat sini, kalau untuk dewasa, ya, kalau dewasa yang ada spina bifida,
tapi kebanyakan kerja memang kerja yang duduk saja, tak perlu tak ada banyak pergerakan. Memang jumlah kalori yang diperlukan agak kurang lah, memang tak perlu sampai 9,500 lah ya. So yang tu kita kena adjust sedikit, mungkin turunkan ke 1,600 atau 1,700 saja. So cukup, memang masih cukup makan, just nak balance supaya berat tu tak naik dengan cepat. Dan kalau pesakit memang dah on wheelchair and most of the time memang dah duduk, memang jumlah kalori yang diperlukan pun tak perlu sampai 1,900. Okay. So dari mana datangnya kalori semua ini? So kalau kita nampak Malaysian Food Pyramid yang terbaru yang diterbit tahun ini, okay, kalori semua datang daripada aras bawah, aras kedua, ketiga dan keempat. So semua makanan kat sini memang mengandungi kalori. Tapi fungsi kalori itu berlainan lah. Aras bawah is all vegetables dan fruits. Ada kalori juga, memang perlu dimakan, tapi mineral dan vitamin dalam sayur dan buah ni memang sangat penting and banyak jugalah. Okay, so perlu dimakan, ada kalori tapi please boleh makan. Ya, jangan tak makan lah ya. Aras kedua pula adalah makanan yang berkarbohidrat atau kita panggil cereal food, whole grain cereal food, nasi, roti, capati, tosai, jagung, biskut, mi, mihun, sayuran berkanji. So, semua tu adalah aras yang kedua. Kalori juga ya, sebab dia makanan yang berkarbohidrat, berkhasiat, penuh dengan nutrien, so perlu diambil. Dia ada fungsi dia sendiri dalam badan lah. Okay. Aras ketiga pula adalah makanan yang berprotein. Untuk kanak-kanak, makanan berprotein selalunya tak ada masalah. Because kanak-kanak tak perlu banyak protein, so selalunya boleh capai jumlah protein yang diperlukan. Yang susahnya adalah untuk capai jumlah karbohidrat yang diperlukan. Dan karbohidrat yang sihat lah, maksudnya nasi, roti, biskut, macam tu. Nak makan snack tu tak ada masalah. Ya, kanak-kanak memang cukup senang nak makan snack, walaupun yang tu dikira sebagai karbohidrat juga. Tetapi karbohidrat yang lagi sesuai dan sihat adalah karbohidrat yang dinyatakan kat sini lah ya. Nasi, roti, biskut macam ni ya, biskut tanpa krim, biskut whole meal, whole grain, jagung atau sayuran yang berkanji lain. Yang ni adalah makanan yang kita nak introduce pada kanak-kanak seawal mungkin supaya mereka makan dan boleh accept lah ya. Makanan protein tak ada masalah selalunya, dan makanan yang minyak, lemak dan sos-sos. Ada kalori juga. Okay. Untuk kanak-kanak kita memang kena kurangkan pengambilan sos, pengambilan gula dan garam, memang biasalah ya, sepatutnya memang kena kurang. Tetapi dalam masakan kita, kalau makan kat luar atau order food atau masak kat rumah, memang kita akan campurkan bahan-bahan ini dalam masakan kita. So kanak-kanak akan mengambil semua ini daripada usia 2 tahun, 3 tahun ataupun seawal setahun juga, sebab susah nak makan ya. Kanak-kanak ni susah nak makan, so parents nak cuba pelbagai cara, tak tahu nak buat apa, tambahkan sos, tambahkan gula dan tambahkan garam. Ya, saya memang ada banyak cabaran, tapi parents pun akan cuba pelbagai cara, and then kanak-kanak dah sesuai dengan cara pemakanan yang tu. So susah nak stop pengambilan sos, pengambilan makanan yang tinggi gula, tinggi nak makan. Tapi tak boleh nak melepaskan nak introduce food, nasi, roti, buah-buahan, semua tu memang tetap kena memang tinggi. Minyak, kalori dalam minyak paling tinggi lah. 2 kali ganda makanan yang berkarbohidrat dan makanan protein. That's why kita perlu limit makanan yang berlemak, berminyak semua tu. Sebab minyak dan lemak
mengandungi kalori yang paling tinggi. Okay. So kalau kanak-kanak tu memang suka sangat makan makanan yang bergoreng, makanan snack, makanan ringan yang memang mengandungi banyak minyak, gula dan garam, berat badan tu akan naik dengan cepat. Bagus untuk yang susah nak naik berat badan, tapi yang dah capai berat badan yang berlebihan, dia akan membawa masalah kesihatan yang lain lah. Ya. Okey, so, macam saya kata tadi, so kalau walaupun kita makan sedikit minyak, jumlah kalori tu dah banyak. Alright, so kalori dalam 1 teaspoon minyak adalah 8 kalori berbanding 1 teaspoon karbohidrat hanya 4 kalori sahaja, sama dengan protein. Okay, so walaupun kita makan sedikit minyak, jumlah kalori dia dah banyak. Alright, kalau kita makan protein atau makanan berkarbohidrat, jumlah kalori dia kurang. Okay, kurang. Yang paling kurang adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Jumlah kita boleh makan banyak, tapi kalori dia tak setinggi protein atau lemak dan minyak. Alright, so untuk kanak-kanak, remaja dan dewasa yang memang nak cuba kawal berat badan, kita akan start introduce makanan yang memang lebih pada sayuran dan buah-buahan, sebab boleh makan, jumlah dia boleh makan dengan banyak, cukup vitamin dan mineral, sihat juga, pilihan yang lagi sihat, tapi kalori pun terkawal. So jumlah dia cukup banyak, tapi kalori yang lebih rendah. So kita akan start macam tu dulu. And then bagi resepi yang kanak-kanak boleh involve juga dan sediakan dengan parents, dan dengan tu at least kanak-kanak pun memang nak makan makanan tersebut lah. Ya. Okay, so yang ni adalah calorie dense versus nutrient dense. So calorie dense maksudnya makanan tu memang tinggi kalori saja atau tinggi dalam satu nutrien saja. Ini memang pilihan ramai kanak-kanak lah ya. Alright, so mungkin minuman soda, gula-gula, coklat, makanan ringan, semua ni calorie dense. Dia tak ada banyak nutrien, dia tak berapa berkhasiat. Ya. So yang tu adalah something yang parents perlu cuba kawal. Saya faham banyak cabaran, tapi yang tu kita akan bincang dengan parents jumlah yang boleh dimakan, okay, atau bagi tahu kanak-kanak jumlah yang boleh dimakan, dan kita akan start to bagi makanan yang lagi berkhasiat lah. So dari macam kat piramid tu aras ke bawah, aras 2, 3 lah. Ya, kita akan start introduce makanan macam tu. So just kena ingat, walaupun kanak-kanak memang banyak makan makanan ringan, dan parents pun akan bagi tahu kan anak saya memang boleh makan. Bila kita check, kanak-kanak tu memang banyak makan makanan ringan, and then mungkin bun yang ada krim atau chips, potato chips, atau memang minum soda saja, tak banyak minum air dan susu, makan biskut banyak. So yang tu memang kanak-kanak tu memang makan, ya, memang makan tapi tak cukup nutrien. So perkembangan dan besaran kanak-kanak tu memang terganggu lah. So bila kita buat ukuran lilit tu macam saya bagi tahu tadi, bila kita ukur lilit banyak tapi memang tak berapa naik. Ya, and then masalah pertuturan, masalah perkembangan pun akan memang akan ada sebab tak cukup nutrien, vitamin dan nutrien. Memang kegemaran kanak-kanak, ya, tapi kita memang tak galakkan sangat. Tapi kita pun faham sebab ada kesukaran macam ni. But slowly kita akan minta parents pun kurangkan kalau boleh, mungkin once a week atau twice a week. And then most of the time kita cuba makanan yang dalam meal plan tu lah makanan yang lagi sihat dan sesuai untuk kanak-kanak. Mungkin boba tea,
energy drink ya, macam Red Bull, Monster atau minuman bersoda, semua ni memang the kalori saja, kalori dia daripada gula, hampir 30 gram gula per serving. Minimum dia 30 gram gula per serving. Ya. So dia gula saja yang bagi kalori, bukan protein, bukan lemak atau bukan karbohidrat. Okay. So apa yang kita akan nasihatkan pada parents atau remaja yang datang ke klinik atau jumpa kat ward. So kalau memang ada yang memang suka sangat minum atau makan makanan yang bergula, kita akan start dulu dengan jus buah-buahan. So jus segar, jus buah-buahan boleh mix pelbagai buah-buahan atau pilih satu saja, tengok warna yang kanak-kanak tu suka, kita akan start yang dengan tu dulu. Okay. Tips yang lain pula, kalau memang suka sangat minum minuman yang bersoda, boleh minum, ya, tapi pilihlah yang kurang gula atau tanpa gula. So dia ada rasa soda tu, adalah minum soda tapi tak ada ambil kalori dia. Alright, so dia kira zero sugar drinks lah. Okay, so kalau dah kurangkan pengambilan gula tu, dan slowly kita boleh tak ambil gula daripada minuman yang bersoda dan fokus pada minuman yang lagi berkhasiat macam fresh fruit juice lah. Ya. So kita akan minta parents tu atau remaja pilih buah yang anda suka, buat jus. Ya. Okay. Untuk dewasa pula, so memang kalau susah sangat nak kawal pengambilan gula pun boleh guna cara yang ni. Pilih yang zero sugar atau low sugar, and then atau teh yang memang dah ada perisa, as long as tak tambah gula lah. Ya, so ini adalah cara untuk kurangkan pengambilan gula. Bila dah kurangkan pengambilan gula, at the same time kita boleh kurangkan pengambilan kalori juga. Right? Untuk kanak-kanak kita juga cadangkan buat smoothie. Okay, so bila diorang dah pilih buah-buahan yang diorang suka, parents akan tambahkan susu atau yogurt ya ke dalam jus yang disediakan, and then diorang akan minum yang itulah. So yang tu ada protein, ya, lemak yang bagus macam lemak ADEK yang memang diperlukan oleh kanak-kanak untuk tumbuh besaran dan perkembangan, dan yang buah-buahan yang diorang dah pilih. So in that way diorang memang akan minum lah, ya. Okay, and then memang is the most common, parents bagi tahu that kanak-kanak takkan minum air kosong. Is the most common issue lah. Ya. So untuk tu kita cadangkan pada parents atau the kanak-kanak buatlah infused water. So kita tambahkan kulit sayuran atau lemon, atau nak tambahkan berry apa berry atau limau, ya, ke dalam air, and then biarkan seketika. So after dia dah resap semua flavor tu, dan air tu pun akan rasa buah atau sayur tu lah, ya. So dia bukan minum plain water saja, water tu ada flavor sedikit. Ya, dan kanak-kanak memang akan involve juga dalam proses ini. So then dengan tu dia akan lebih minum lah, ya, macam tu. So dengan ni kita boleh cuba kurangkan makanan yang bergula, kurangkan kalori yang tidak diperlukan juga, supaya kita boleh tambahkan makanan yang berkhasiat yang diperlukan. Ya. So kita akan remind those yang ada phone semua, kita akan remind, letaklah reminder dalam phone. So every time they remind you to drink water, atau pastikan hydration pun cukup. Ya, so kita set reminder dalam phone supaya cukup minum air. Atau beli botol yang ada masa, ya, untuk minum air lah. Okay, so cara sediakan smoothie. So yang ni boleh tambah susu soya, susu biasa, susu kanak-kanak, dan tambahkan sayur atau tambahkan buah. Ya, so smoothie macam ni kalori dia memang tak tinggi, paling banyak pun satu gelas smoothie macam ni agak-agak 200 kalori saja. Okay, so dia sesuai sebagai snack untuk kanak-kanak, atau untuk breakfast juga, boleh guna untuk breakfast dengan makanan yang sesuai atau sebagai snack. And then bila kanak-kanak pun involve, dia memang akan minum lah. So that's one of the things parents atau
the children boleh cuba. Okay. So dari segi pemakanan pula, so jenis makanan, macam mana nak pilih makanan semua, right? So just nak take note of 3 points. Pastikan parents ada balancekan makanan daripada semua kumpulan. Okay, saiz hidangan yang sederhana, yang betul untuk depend on the age of the kanak-kanak. Okay, and then ada pelbagai cara masak dan pelbagai makanan juga. Ya, so bukan hari-hari tak perlu bagi nasi saja, ya. So boleh tukar, boleh tukar roti, boleh tukar capati, boleh bagi nasi, bubur, kuih tiaw, mi pun, semua tu boleh dimakan. Tak ada makanan dalam piramid ini yang tidak boleh dimakan. Yang memang kita cuba elakkan atau kurangkan adalah makanan yang calorie dense saja. Maksudnya yang tinggi gula, tinggi garam dan tinggi lemak dan minyak untuk kanak-kanak itulah. Tapi yang semua macam ni memang boleh dimakan. Tak ada makanan yang tidak boleh dimakan. Ya? Okay. So semua food group kena ambil, perlu diambil as long as kanak-kanak tu dah lebih 1 tahun, semua makanan boleh diambil. Ya, unless ada pesakit spina bifida yang ada memang ada preference, ya, pada few texture makanan. Maksudnya pesakit atau kanak-kanak tu memang tidak suka tekstur yang rangup atau tak suka tekstur yang terlalu lembut. Right? So kalau ibu bapa dah kenal pasti atau dietitian dah kenal pasti yang kanak-kanak tu memang tak suka makanan tekstur yang lembut atau terlalu rangup, dan kita perlu bincang cara untuk tukar cara masakan, atau kalau perlu avoid nasi atau mi hun tu terus, dan kita kena ganti makanan tu dengan makanan yang lain dengan saiz hidangan yang betul. Yeah, so that's a very common issue. Ada kanak-kanak yang memang tak boleh ambil tekstur tu. So memang kalau dah perasan anak puan atau tuan memang tak suka makanan yang tu, tolong bagi tahulah, dan kita boleh berbincang macam mana nak masih dapatkan kalori, nutrien yang mencukupi, tapi just replace makanan tu dengan makanan yang lain. Ya. Yeah? And then bila hidangkan makanan pada kanak-kanak, tak perlu nak hidang makan semua makanan sekaligus. Ya. So kalau kanak-kanak tu rasanya susah nak makan, ini untuk kanak-kanak yang susah nak makan, ya. So kalau susah nak makan, bagi sedikit demi sedikit dulu. Kalau kanak-kanak memang nak cuba kontrol jumlah makanan, kita bagi dua jenis makanan tu bagi sekaligus. Tak payah nak semua jenis makanan atas meja. Ya, and then minta kanak-kanak sendiri untuk bagi tahu kalau lapar boleh tambah lagi lah. Right? Tapi parents akan dibagi tahu jumlah keseluruhan untuk meal tersebut. Okay, so untuk masa makan tersebut hanya boleh makan 1 mangkuk nasi dengan lauk dan sayur saja. So kita start dengan half dulu. Kita start dengan half mangkuk nasi with 1 portion of ayam atau ikan. Dan kalau kanak-kanak tu masih lapar, minta lagi, kita boleh tambah sampai lagi half. Ya, so lebih daripada tu memang kita tak galakkan lah. Ya, kita boleh tukar untuk jus buah-buahan segar, atau nak minum smoothie ke apa. Ya, tapi nak tambah lagi makanan tu memang kita tak galakkan sangat, sebab nanti kalori pun terlalu banyak. Susah untuk kanak-kanak tu nak kawal jumlah makan, jumlah kalori, and then eventually dia punya weight pun tak akan nak turun sangat lah. Ya, so dua aspek kat sini. Okay, so and then kalau boleh cuba memang pelbagaikan cara masakan dan pelbagaikan jenis makanan yang dibagi juga, ya. Okay. Yang ni untuk kalori dalam makanan. Kalau nampak masakan atau cara masak tu guna banyak santan atau guna banyak gula dan lemak dan minyak, the first thing is to kurangkan portion dulu. Kurangkan portion lemak, santan dan gula ni, sebab yang tu semua kalori, ya. Santan, lemak adalah kalori daripada minyak. So, santan pun dia punya kalori sama dengan minyak, and then gula kalori dia sama dengan karbohidrat. So bila kita kurangkan kalori yang tidak diperlukan ni,
by half ya, so banyak jugalah kalori yang dikurangkan. Okay, dan sos-sos dalam botol macam mayonnaise, chili sauce, sos tomato, atau bila kita nak masak sebab senang nak masak guna pre-pack paste semua, paste kari atau paste nak masak ayam masak merah ke, ayam tom yum ke, nasi biryani ke, sebab senang nak guna paste yang disediakan. So semua ni kalau boleh dikurangkan. Because paste dalam paket pun kalori dia agak tinggi juga. Ya, so if can kita cuba tukar, kalau tak boleh kurangkan kita tukar kepada guna spices yang fresh atau guna rempah ratus dan herbs yang fresh lah. So kita kurangkan half, and then the other half tu kita tambah sendirilah. Ya, untuk mayonnaise, kalau bapa banyak guna mayonnaise untuk makanan untuk kanak-kanak, kalau tak boleh kurangkan portion, tak apa, guna je, pakai je mayonnaise tu, tapi tak boleh hari-hari. So one day kita guna mayonnaise, then another day kita tukar kepada spread yang lain atau guna yogurt. Okay. Untuk hari ni kalau guna mayonnaise dalam salad, esok boleh guna yogurt dalam salad. Ya, so that means pelbagai lah. So tak boleh hari-hari guna yang tu sebab nanti kalori pun susah nak dikawal, dan kanak-kanak pun dah sesuai sangat dengan cara makan macam tu, and then susah nak kawal. Ya. If dalam salad atau nak buat minuman, ya, cuba untuk tak payah nak tambah gula. Bila tambahkan gula dalam buat jus, fresh juice ke apa, then memang tambahkan kalori saja. Tapi jus pun dah agak manis juga. Ya, so kalau kita boleh combine beberapa fruits yang pelbagai buah yang lain, dan manis, masam, rasa manis, masam semua dah ada lah. Tak payah nak tambahkan gula atau madu dalam jus tersebut. Ya. Okay. So yang ni untuk parents atau penjaga atau siapa yang masak kat sini. Okay, untuk cuba kawalkan kalori dalam makanan, right? Gunakan cara masakan yang pelbagai. Ya, so kalau boleh kita nak kurangkan penggunaan lemak dan minyak dalam masakan. So lemak adalah butter, ghee, minyak adalah minyak dalam botol ya, tak kisahlah minyak kelapa ke, minyak sawit ke, atau sunflower ke, olive oil ke, ya, semua minyak sama saja kalori dia, just dia punya jenis lemak saja dalam minyak tu berlainan lah. Tapi yang paling penting adalah jumlah yang digunakan dalam masakan dan makanan. Right? So kalau kita boleh kurangkan jumlah yang digunakan, kita kurangkan kalori dan fokus kepada kalori yang diperlukan saja untuk kanak-kanak tersebut. Right? So boleh steam, dan tengok kalau kat sini steam ya, steam dengan pelbagai jenis sayur atau fresh herbs ya, and then masak, memang masak gulai ke atau nak stir fry, pastikan ada banyak sayur, dan dengan pelbagai warna dalam masakan tu pun kanak-kanak pun akan interested untuk makan jugalah. Ya, di sini kita ada ikan bakar. So kalau bakar tu memang guna minyak yang kurang, dengan tu kalori pun kurang, tapi rasa makanan pun masih sedap. Ya, sup atau bakar. Okey, tak perlu guna banyak minyak lah kalau guna cara masak bakar atau grill. Ya. Okey, so tip untuk breakfast untuk kanak-kanak yang tak biasa makan breakfast, memang perlu makan breakfast. Sebab bila makan breakfast, sangat penting masa tu untuk kita stop badan kita dari puasa. Alright, so puasa semalaman, bila bangun pagi nak start pergi sekolah atau start buat kerja, memang penting untuk start breakfast lah. So jenis breakfast yang boleh start untuk kanak-kanak macam sup, okay, wonton sup atau mihun sup, sandwich, roti wrap dengan tuna atau ayam atau sardin atau oats dengan susu. Okay, boleh pack ke sekolah, pack ke tempat kerja atau makan kat rumah je lah. Semua ni memang kurang lemak, kurang minyak. Tapi boleh start dengan small portion dulu. Alright?
Yang ini untuk lunch dan dinner. Alright, yang ni semua boleh guna pakai ya, from kanak-kanak sampai adult juga. Go for variety of cooking, okay, tapi saiz hidangan memang kena control. Ya, untuk lunch dan dinner selalunya kalori untuk kanak-kanak agak-agak 400 kalori, untuk dewasa about 500 kalori. Okay, saya akan bagi gambar nanti jumlah kalori jugalah. Okay, so makanan yang semua kat sini agak-agak 500 kalori. Okay, saiz hidangan macam ni guna pinggan makan biasa, agak-agak 500 kalori. Mihun ni setengah portion ni 500 kalori. Yang ni untuk remaja dan dewasa. Ya, ada sup, ada sayur, ada nasi, ada ayam. Memang semua food group tu ada, just the saiz hidangan kena jaga. Yang ni untuk kanak-kanak. Ini agak-agak 300 hingga 400 kalori. Kanak-kanak umur sampai 10-11 tahun. Ini jumlah makanan untuk yang sesuai untuk kanak-kanak tersebut. So cara masak pun berlainan. Makanan yang dewasa boleh makan, just saiz hidangan dia lain sikit. Ya. Buah-buahan boleh dimasukkan dalam makanan sebagai snack. So kalau dah habis saiz hidangan tu memang tak boleh melebihi, dan just tambahkan buah saja. Boleh tambah buah, boleh tambah susu. Atau tambah macam smoothie yang dibagi tahu tadi lah. Okay. So yang ni pula adalah habit untuk avoid. Ya, so yang ni adalah tips supaya kita tak praktis untuk cuba kawal kalori dalam pemakanan. Kalau kita skip breakfast, maksudnya memang tak makan breakfast, kemungkinan besar kita akan makan banyak untuk lunch dan dinner. Ini sama juga untuk kanak-kanak lah ya. So kalau mereka memang skip breakfast, most of the time dia akan makan banyak snack dan akan makan lebih pada lunch dan dinner. Dan jadi memang susah untuk kawal kalori yang dia ambil. Sorry. Okay. So kalau boleh memang start dengan breakfast dulu, bagi portion yang sedikit tapi mesti start dengan breakfast. Kalau boleh cuba elakkan makanan terlalu lewat malam, because yang ni akan tambahkan lemak dalam badan waktu tidur. Sama untuk kanak-kanak juga lah. Excuse me. Okay, yang point yang paling last kat sini adalah bila nak bagi reward pada kanak-kanak, ya, kalau boleh kita galakkan ibu bapa dan penjaga, jangan guna makanan sebagai reward. Kalau boleh kita bawa dia keluar buat aktiviti lain, atau pergi melancong ke, atau pergi menziarahi tempat ke yang diorang suka. Kalau boleh elakkan bagi makanan sebagai reward lah. Ya. This one adalah example menu dalam satu hari. Yang ni adalah kira-kira 1000 hingga 1500 kalori sesuai untuk kanak-kanak juga. Cara masak yang pelbagai dan saiz hidangan ikut yang dibagi tahu tadi lah ya. So dia satu mangkuk, ada protein, ada sayur juga. Okay. Tadi yang saya bagi tahu makronutrien tu daripada segi vitamin dan mineral ya. Dia sangat penting supaya kanak-kanak yang ada spina bifida, remaja juga, untuk mendapatkan kalsium dan vitamin D yang mencukupi supaya risiko osteoporosis memang kurang lah ya. Okay. So kalau kanak-kanak dan remaja memang tidak boleh mendapat kalsium daripada susu atau yogurt atau sayur-sayuran ke, memang tak boleh nak capai jumlah kalsium yang mencukupi, memang kena ambil suplemen. So jenis suplemen dan jumlah suplemen boleh bincang dengan doktor atau dengan dietitian lah. Alright. So for example macam ni, kalsium dan vitamin D. Susu soya, susu kanak-kanak atau susu biasa pun boleh ya. Sayur-sayuran hijau, telur, right, yogurt, tempe, semua ni adalah sangat penting
untuk kanak-kanak untuk tumbesaran dan perkembangan. Okay. Ini saya galakkan dewasa yang ada spina bifida juga untuk cuba guna pakai. Ya. Kalau memang tak boleh capai jumlah kalsium, dan tak boleh minum 2 gelas susu sehari, memang tak cukup makan sayur berdaun hijau, atau memang tak minat nak ambil apa-apa dairy produk, ya, cuba bincang dengan doktor atau dietitian untuk jenis suplemen yang paling sesuai. Because risiko osteoporosis lebih tinggi dalam kalangan pesakit yang ada spina bifida dan pergerakan yang limited lah. Okay. Selain tu, ramai kanak-kanak juga akan ada isu buang air besar, so isu sembelit. Ya, so untuk tu kena pastikan jumlah serat yang diambil daripada makanan mencukupi. Alright, and then jumlah air yang diminum pun mencukupi. So dari segi diet, serat dan air perlu cukup lah. Right? Serat tu daripada sayur, pada buah, dan pastikan, kalau boleh pastikan ada oats atau ada nestem untuk kanak-kanak tersebut lah. Ya? Ada beberapa suplemen juga, tapi nasihat saya adalah untuk berbincang dengan dietitian atau doktor dulu sebelum start apa-apa suplemen untuk masalah sembelit. Okay, yang ni adalah oats, ya, oats untuk melancarkan penghadaman dan pergi toilet semua supaya dia lagi senang. Oats, barley, chia seed, okay, gandum, ya, wheat, gandum, ini adalah sweet potato, dragon fruit, buah prune dan yogurt. Semua ni memang sesuai untuk penghadaman dan kesihatan usus. Ya. So boleh masukkan ni dalam minuman, dalam smoothie, boleh buat sebagai salad buah atau sebagai snack, boleh steam sweet potato, ya, boleh letak kelapa sedikit dan bagi pada kanak-kanak sebagai snack, dan tambahkan serat dalam badan supaya usus, kesihatan usus pun terjaga. Because masalah sembelit ini memang agak biasa dalam kanak-kanak yang ada spina bifida. Okay. Ini last pointnya, the physical activity part. Okay. Kalau kanak-kanak memang susah nak jadi exercise, yes, tabiat kanak-kanak, ya. Tapi kalau puan, ibu dan ayah atau penjaga boleh pastikan jumlah pergerakan dalam satu hari itu banyak, memang bagus untuk kanak-kanak. Sebab jumlah pergerakan, that means bergerak dalam kerusi roda atau yang boleh berjalan atau pergi fizioterapi atau buat kerja rumah, ya. Aktiviti macam ni memang akan bakar banyak kalori. So untuk kanak-kanak yang perlu kawal berat badan and atau tak nak sangat berat badan tu naik, kena cuba kawal jumlah kalori yang dimakan dan dibakar. So aktiviti pergerakan dan kerja harian akan boleh bakar banyak kalori sampai 40% dalam satu hari. Yeah, so just let the child to be as active as possible supaya dia bakar banyak kalori dan berat tu tak akan naik tinggi dan cepat sangat lah. Ya, so kalau kanak-kanak lagi sedentary atau memang banyak duduk satu tempat, kurang pergerakan, tengok phone, tengok TV saja, yang ni memang BMR tu akan turun, and then jumlah kalori yang dibakar pun akan turun. Dengan tu lemak dalam badan akan naik. Ya, so that's why saya just nasihatkan supaya aktiviti harian tu bertambah lah. Walaupun exercise tak bertambah tak apa, aktiviti harian boleh bertambah. Ya. Ini adalah exercise. Saya rasa saya tak perlu nak bincang banyak pasal ni. It's obvious exercise tu memang kalau boleh memang perlu ada. Untuk kanak-kanak boleh start exercise yang guna pakai weights juga, weights yang kecil, atau start ada chair exercises, ya, yang ni akan bina otot dalam badan and akan guna kalori yang dimakan tu dengan betul. So dia akan bina otot, dia akan bina tulang dalam badan, bukan simpan sebagai lemak. So kalori dan nutrien yang diambil akan diguna pakai dengan betul lah, sebab
ada exercise. So badan pun tahu nak buat apa dengan khasiat dan nutrien yang dibagi. Okay. So yang tu semua adalah tip-tip macam mana nak kawal jumlah kalori. Yang ni just nak touch sedikit pasal monitoring. Maksudnya apa-apa rawatan yang dijalankan oleh kanak-kanak atau para remaja memang perlu ada beberapa support lah ya. Memang perlu ada tempat untuk belajar pasal diet, pasal lifestyle, and kena ada monitoring lah. Ya, so boleh rujuk beberapa website online, Malaysian Dietitian Association, Nutrition Society of Malaysia, ada banyak page pendidikan pasal diet dan exercise on Instagram dan Facebook juga. Boleh pilih yang paling sesuai untuk anda lah. Sorry. Ini adalah contoh Nutritionist KKM on Facebook, Twitter, Instagram juga. Ada banyak info pasal resepi, cara nak plan diet, ya, and yang sesuai untuk kanak-kanak, sesuai untuk orang yang kurang pergerakan, sebab memang susah sedikit nak buat pergerakan, on the wheelchair, anggota badan yang tidak boleh bergerak seperti biasa. So ada banyak info dalam page ni juga ya. So kalau jumpa dietitian atau doktor tu mungkin sekali dalam 3 bulan atau 6 bulan. So antara masa tu kalau tak tahu nak ke mana untuk mendapatkan nasihat, boleh rujuk pada website yang betul lah. So this is one of the example. One more is Nutrition Society of Malaysia. Dia ada banyak publication in English and in Malay pasal gaya hidup yang sihat, pemakanan sihat, aktiviti semua itulah ya. So this is another one, Nutrition Society of Malaysia. Boleh download buku semua, ada resepi, ada saiz hidangan untuk different age group, dan cara nak tambahkan kalori dalam makanan juga untuk yang diperlukan. This one is Nutritionist NutriWeb, the Nutrition Society of Malaysia. Pelbagai jenis resepi books untuk pelbagai cara masakan and all kinds of food. Yeah, so dia ada volume 1, volume 2, junior chef book, and then different type of collaboration. Tapi memang menarik lah dia punya resepi semua. Yang ini adalah inisiatif daripada IMU sendiri, daripada department saya. Ya, so kita ada cooking videos on Instagram. Boleh search Fast Good Food on IMU on Instagram atau Fast Good Food on IMU CAS Facebook page. Kita ada upload banyak resepi and then cara nak masak yang kurang lemak, kurang minyak, yang lagi sihat lah ya overall untuk sekeluarga atau untuk kanak-kanak juga ya. So kalau nak boleh refer pada ni. So gunakan YouTube untuk exercises, but please discuss dengan fisioterapis dan doktor dulu sebelum start apa-apa exercise. Yeah. Alright. So this is the last few slides. Yeah. Alright. So just nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan atau pesakit yang ada kat sini. So, memang kita jarang timbang berat badan. So untuk monitor progress, so kalau dah jumpa dietitian atau dah dengar tip-tip daripada yang dari sini hari ni, nak monitor progress dia okey ke tak, sesuai, is it working or not, kita boleh start dengan ukur lilit lah. Ya, so ukur lilit pinggang, ukur lilit ukur bahu, atau macam gambar kat bawah tu kita boleh guna arm span. Alright, selalunya dietitian memang akan buat ni kat klinik. Kita pun akan buat untuk kanak-kanak yang tidak boleh berdiri atau ada masalah anggota kaki. So kita tak akan minta kanak-kanak berdiri, kita akan ambil arm span. So bila kita buat yang tu, kita tengok perkembangan pembesaran tu okey. That means mungkin apa-apa yang ibu bapa penjaga buat semua is working lah, is good. Yeah? So kita akan adjust balik plan tu. Alright. And then untuk kanak-kanak yang berisiko mendapat kencing manis atau tinggi lemak dalam tinggi lipid dalam darah, tolonglah jumpa doktor pada masa yang betul, and then ada buat cek darah semua. Ya, so jangan tak jumpa doktor and jangan tak pergi untuk appointment lah, sebab kita pun tak akan tahu
if kanak-kanak tu dah ada kencing manis ke tak, ya, sebab risiko memang tinggi kalau ibu bapa dah ada kencing manis. Okay, untuk dietitian, sebelum datang jumpa dietitian boleh ambil gambar juga, ya. So kalau dah start diet plan, boleh ambil gambar duduk atas kerusi atau on the wheelchair, ambil gambar kat depan mirror and then on the side. Kita boleh nampak perubahan dalam komposisi badan. Because kita tak akan timbang, so boleh nampak changes macam tu. Memang obvious dekat leher, kat perut dan bahagian atas badan tu. Alright, ambil gambar makanan yang diambil, menu yang diambil, yang dimasak, and then tunjuk pada dietitian atau nutritionist supaya kita boleh bincang menu tu okey ke tak untuk kanak-kanak, atau nak tukar saiz hidangan ke, atau nak cuba cara masak yang lain. Semua ni boleh dibincang juga dengan dietitian dan nutritionist. Okay, so sebagai ni last slide. Okay, so just pastikan bila nak set apa-apa diet plan atau apa-apa matlamat untuk kanak-kanak nak kurangkan berat badan atau nak tambahkan berat badan, pastikan matlamat tu betul lah, ya, jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Okay, bincang dengan doktor dan healthcare team yang lain supaya kita boleh monitor rawatan tersebut, and then walaupun perubahan dia sedikit tapi tak apa, masih ada perubahan, ya, asalkan tak ada perubahan yang terlalu drastik lah, ya. Pilih makanan yang betul, high fiber, low fat, high protein untuk kanak-kanak dengan saiz hidangan yang betul. So itu dari segi diet plan, alright. Pastikan dari segi physical activity pun cukup. Kalau tak boleh nak plan structured exercise, that means ada exercise hari-hari pun tidak apa, kita start dulu dengan pergerakan yang biasa. Right, so lebihkan pergerakan kat rumah, ya, dari nak keluar kat luar rumah ke dalam, atau movement dari katil ke wheelchair, atau katil kalau yang boleh berdiri. So pergerakan macam tu pun akan naikkan jumlah kalori yang dibakar dan seterusnya naikkan BMR jugalah, ya. And tolonglah follow up dengan doktor dan healthcare yang lain juga untuk monitoring. So, apa-apa kita boleh bincang closely dengan healthcare team. Ya. Okay. Alright. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Charmaine untuk ceramah yang sangat bagus, yang sangat-sangat important for all of us. I think we've learned a lot from it. Saya buka sesi Q&A kepada Zoom participants dahulu. Ada sesiapa yang ingin bertanya soalan, boleh on microphone. Atau boleh type soalan juga. Kalau tak ada, kita proceed dengan the Facebook question dulu, boleh Puan Charmaine? Saya bacakan soalannya. Kalau ada liposuction yang sudah dioperate, ya, iaitu prosedur sedut lemak lah, ya, makanan apa yang boleh menyebabkan lipo tu tumbuh balik, atau makanan apa yang perlu dielakkan supaya lipo tu tak membesar lagi? Soalan daripada Mi Ping. Alright, thanks Mi Ping, ya. Okay. So yang penting ya bila buat operation lipo ke apa, supaya lemak tu tak bertambah lagi, kena pastikan BMR tu masih tinggi lah. So you have to make sure that your BMR is at a certain level supaya lemak tak bertambah. So untuk naikkan BMR dalam badan, kena pastikan jenis makanan yang dia makan tu memang kurang lemak, kurang minyak, more on the higher protein side. Ya, so kalau memang dah 18 tahun ke atas, fokus more on the high protein, high fiber kind of diet lah. Ya, sebab yang tu akan bantu untuk naikkan BMR juga. So kalau banyak makanan tu is more of high fat, high sugar tu, BMR tu memang susah nak naik. And then couple dengan exercises yang betul. So untuk kalau dah dewasa, pilih exercise macam strength exercises, strength training, supaya BMR tu pun akan naik. The higher the BMR, the chances of the body fat tu nak tambah memang kurang. So basically kita kena ambil less calorie dense food and higher nutrient dense food, and try to avoid the empty
calories lah. And don't have to go for something macam 1,002 ke 1,003. Boleh makan 1,005, 1,006 ya. There's no issue nak makan kalori yang mencukupi. Just jenis makanan tu kena lagi berkhasiat lah. Tapi it's quite challenging kan, kita pun nampak sekarang there's a lot of very attractive junk food out there, even the adults pun kita akan makan those junk food. That's why our children pun makan benda-benda macam tu juga. Tapi it's not impossible, right? Kita boleh start small, right? Don't take Coke, or we take Coke Zero instead of Coke, or we change it to some other healthier juice kan. So I would say maybe out of 7 days, mungkin 4 or 4 hari ke kita ikut diet plan lah ya. And for the 3 to 2 days to just relax a bit. Maybe you want to have something else. Tak apalah, enjoy sikit lah. But most of the time try to follow lah. So snacking okay, tapi kena kurangkan lah at this point. Okay. So that leads me to the question. I just one more question because I think kita pun dah nak habis masa. From your experience, berapa banyak kanak-kanak spina bifida yang punya masalah pemakanan ni atau any eating disorder? How many of them? Do we need to refer? Adakah mereka semua perlu dirujuk kepada dietitian? Dan jika perlu, when is the best time for you to advise the parents or the patient? Actually, most of the patients yang kita jumpa memang babies or less than 2 years old, you know, because ada masalah susah nak makan and they're picky eaters. So the ones yang tu because parents pun memang terdesak, don't know what to do juga, and susah because they have other issues yang menyebabkan susah nak makan dari segi pemakanan lah. So we definitely see the ones that are less than 2 years old. Kalau berat tu tak naik, that means bila timbang dalam graf berat tak naik, kadar kenaikan pun stagnan saja, memang minta doktor refer pada dietitian lah. So bergantung kepada dia punya progress throughout the ages ya. Kalau nampak badan semakin meningkat tu, kita memang showkan untuk dirujuk kepada dietitian lah ya. Betul. As long as ada kenaikan then is okay. Tapi kalau memang tak ada dan agak mendata, dan baik jumpa dietitian lah. So but the problem is masa when they're going into their teenage years kan, that's when they start putting on weight, and that's when the diet becomes an issue sebab activity pun kurang masa tu kan with the okay, so we should refer early lah anyway to the dietitian. Okay. Saya rasa sebab kita pun sudah habis masa, terima kasih sangat-sangat kepada Puan Charmaine. Saya rasa banyak yang dah mendapat manfaat daripada ceramah ini. Tapi sebelum saya akhir, saya ingin beritahu webinar seterusnya akan berlangsung pada 18 Disember iaitu hari Sabtu, sama juga ya pada 2:30 petang, dan tajuk pada bulan depan adalah Pressure Injury in Spina Bifida ya, atau kecederaan luka tekanan dalam spina bifida oleh Dr. Yusma yang akan memberi ceramah pada hari itu. Ya, saya berharap semua boleh mengikuti webinar pada bulan depan. Ya, sampai kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Puan Charmaine, for being with us today. Thanks for having me. Very nice talk. See you. Bye-bye. Bye. Okay, thank you, Dr. Brenda. Thank you. Thank you. Bye.